أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama kita syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan keizinan Allah kita dapat bertemu pada kali ini. Saya dah lama tak bagi kuliah di masjid atau di surau. Allah dia kesihatan. Jadi insyaAllah pada hari ini kuliah pertama selepas keluar dari proses rawatan, insyaAllah. Jadi alhamdulillah, kita syukur kepada Allah diberikan kesempatan. Dan insyaAllah pada hari ini saya ingin cuba sama-sama kita melihat satu tajuk berkenaan dengan analisa berkenaan dengan sejarah Islam. Dan masa kita tak banyak, jadi saya akan sentuh beberapa perkara sahaja, insyaAllah, iaitu berkenaan dengan bagaimana fasa-fasa kepada pergerakan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya akan sentuh pada salah satu sahaja daripada fasa tersebut. Sebagaimana yang kita ketahui bahawa sekarang ini kita berada dalam satu zaman, satu masa di mana berlaku peperangan yang besar. Sebenarnya peperangan itu besar, dan sekiranya tidak kita ambil perhatian, kita akan terkejut, kerana perkara yang berlaku pada hari ini di Palestin akan membawa kepada perkara yang lebih besar di luar Palestin. Dan akhirnya insya-Allah daripada beberapa kajian analisa yang dibuat oleh mereka yang mengkaji, insya-Allah dia akan membawa kepada kemenangan Islam. Dan bila membawa kepada kemenangan Islam, bermakna perkara yang sedang berlaku pada hari ini adalah merupakan perkara yang amat penting, sebab dia menyahut apa yang telah digambarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya berkenaan dengan fasa kemenangan, iaitu orang Islam akan menyerang atau berperang memerangi orang Yahudi. La taqumu sa'ah hatta yuqatil al-muslimun al-yahudi, ila akhir. Jadi Allah gambarkan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan berlaku hari kiamat sehinggalah orang Islam memerangi orang-orang Yahudi. Dan dalam hadis ini Allah menggambarkan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, bagaimana digambarkan bahawa orang Islam al-muslimun memerangi orang Yahudi. Jadi orang Islam memerangi Yahudi ini adalah satu fasa yang akan membawa kemenangan. Jadi ada banyak analisa di luar sana yang menyatakan bagaimana tak patut Hamas menyerang, tak patut masuk ke kawasan orang dan sebagainya. Jadi kebanyakan daripada mereka yang menganalisa tu, mereka tak mengkaji, cuma cakap aja. Terutamanya yang viral. Dalam viral tu dia cakap je, dia tak kaji pun apa benda yang berlaku sebenarnya. Sebenarnya yang berlaku ialah perlanggaran oleh Israel ke atas undang-undang antarabangsa. Pelanggaran, banyaklah pelanggarannya. Resolusi 242 contohnya, yang telah menyatakan bahawa Gaza adalah milik umat Palestin. Dia langgar. Maknanya dia langgar, dia ambil kawasan yang sebahagian daripada Gaza itu dijadikan kawasan dia. Begitu juga Jerusalem ataupun West Bank sepatutnya adalah kawasan umat Islam, dia rampas. Jadi proses merampas itu dah sampai maksima, kemuncak, sehingga kan apa yang berlaku, mereka
nak ambil rumah orang Palestin, macam itu je dia ambil. Tanah macam itu je. Jadi dia punya apa, kita kata kezaliman yang dibuat oleh orang Yahudi ni dah terlalu sangat, melampau. Dan yang terakhir ialah bila dia mahu mengambil masjid dengan dia membuat jadual sembahyang. Jadual sembahyang ni bukan lagi ikut kita punya masa 5 waktu sehari semalam, ikut dia. Maknanya ada waktu-waktunya dibagi pada orang Yahudi, ada waktunya bagi pada orang Islam. Ada hari orang Yahudi, ada hari orang Islam, ada hari dan waktu orang Kristian. Jadi masjid pecah 3. Bayangkan surau ni kan, pecah 3. Satu waktu untuk orang Yahudi, satu waktu untuk orang Islam, satu waktu untuk orang Kristian, Nasrani. Jadi marahlah orang Islam ni. Kalau kita surau ni kuil Hindu, nak jadikan kuil Hindu, kita marah tak? Kalau tak marah tu tak tahulah kan. Jadi maknanya marah lah. Bayangkan. Jadi benda ni berlaku. Yang kemuncaknya bila dia nak mengganggu Masjid Al-Aqsa. Jadi sebenarnya banyak cerita belakang dia. Nampak macam yang jahatnya orang Islam. Serang, dia kata bunuh lah, sampai dia kata sembelih anak kanak-kanak Yahudi hidup-hidup, sembelih hidup-hidup, bunuh hidup-hidup budak-budak. Padahal tak ada pun. Tak ada. Bila ditanya kepada Netanyahu, mana gambar dia, mana videonya yang kata sembelih, mana tengok budak-budak kena sembelih ada, tak ada. Tak ada. Jadi inilah yang menggambarkan bagaimana peperangan ini berlaku. Memang tabi'inya begitu. Maknanya telah dibincangkan sesama mereka di Palestin, sekiranya tidak berlaku peperangan ini, maka umat Islam akan dihancurkan, Masjid Al-Aqsa akan dirampas. Jadi mereka mempertahankan Masjid Al-Aqsa. Jadi dia bukan kita serang, bunuh macam itu, bukan kan? Tanah yang dibagi itu adalah tanah yang dimiliki oleh umat Islam mengikut undang-undang antarabangsa. Security Council United Nations telah disetujui oleh Amerika, Rusia dan negara-negara lain. Unanimous sebenarnya semua orang. Tak ada negara yang berkecuali dalam undi untuk resolusi 242 tu. Semua negara satu dunia ni yang dalam United Nations pada masa itu, termasuk orang Palestin dan Israel, setuju. Okey, tanah ni, kawasan ini milik umat Islam, milik Palestin, kawasan Gaza dan West Bank, kawasan-kawasan di Jerusalem sebahagian lah, bukan semua, sebahagian. Itu pun dirampas. Jadi maknanya apa yang dibuat itu melampaui batas. Macam orang datang kan, ambil tanah kita, ambil rumah kita. Bukan saja ambil tanah dan rumah, tuan tanah ditangkap, dipenjara. Malahan ada yang disiksa, ada yang dibunuh. Melampau tak melampau? Jadi ini adalah undang-undang dia sendiri. Bukan kita kata kita nak kacau kawasan dia, tak ada. Jadi inilah propaganda yang kita lihat seolah-olahnya macam orang Islam ni ganas, orang Islam ni jahat, dan Hamas ni pengganas macam itu. Padahal mereka hanya mengambil semula hak mereka setelah bertahun-tahun. Kalau di Palestin 75 tahun mereka ni Zionis mengganas, membunuh, merampas, merompak, menghancurkan ladang. Dia buat apa saja dia nak buat, suka dia je kan. Kalau bicara, kalau satu perbicaraan di mahkamah, tak pernah orang Palestin menang. Malah tak pernah bicara, tak bawa bicara kes. Tak ada kes kan? Kalau orang Palestin nak dakwa lah kan? Kalau dia boleh ambil gitu saja sampai peringkat macam itu. Jadi maknanya apa propaganda yang ada di media yang menyatakan orang Islam ni ganas, jahat dan sebagainya, orang yang cakap macam itu termasuklah ustaz-ustaz. Ustaz-ustaz pun ada cakap macam itu. Tak patutlah, ni bukan daripada sunnah dan sebagainya. Bayangkan rumah dia, kita pergi ambil rumah dia, apa dia cakap? Kita ambil rumah dia, ambil kereta dia kan, ambil semua yang daripada dia. Lepas tu dia nak lawan, letak dia dalam penjara. Marah tak dia? Lebih teruk lagi yang berlaku di Palestin. Jadi sebab tu kita kena faham. Dan apabila Nabi bergambarkan sampai satu peringkat orang Islam dulu diserang, hari ini orang Islam pula menyerang. Bila sampai al-Muslim,
menyerang orang Yahudi, maka itu tanda-tanda kemenangan sudah dekat. Jadi apa yang kita nampak dan kita lihat di sana adalah merupakan perkara-perkara yang sebenarnya besar, akan menjadi besar. Perangannya akan menjadi lama ni perkara ni. Tambahan pula bila dia dah membunuh ribuan umat Islam, sampai peringkat hospital pun dia tembak, sampai peringkat masjid, gereja pun dia tembak. Orang Kristian pun kena sekarang ni. Gereja yang umurnya ribuan tahun ada di Gaza habis diletupkan oleh Israel. Habis. Orang Kristian pun marah sekarang ni. Nak bukan kata orang Islam, orang Kristian pun marah. Jadi nak sebut kat sini jahatnya mereka ni kepada orang yang beriman. Ini terbukti. Allah gambarkan dalam Quran, la tajidanna asyaddan nas adawatan lil ladzina amanu al-yahud wal ladzina asyraku. Kamu pasti jumpa di kalangan umat manusia ini, di kalangan manusia yang paling jahat, asyaddan nas, manusia yang paling dahsyat. Dahsyat ni bahasa kita juga, dahsyat sekali, yang paling teruk sekali kepada permusuhan yang ada, atau permusuhan kepada orang beriman, al-Yahud Zionis. Jadi jangan pula kita hari ini terperangkap dengan media massa mereka yang menyatakan yang jahat adalah orang Islam, yang jahat Hamas, pengganas. Sampai nak bawa bendera Palestin masuk stadium pun tak dibenarkan. Kita punya Ultras Malaysia nak bawa bendera Palestin masuk dalam stadium, nak lawan dengan Tajikistan. Masa lawan India boleh bawa masuk. Bendera Palestin, Abang Azim menang 4-2 kan. Lawan Tajikistan tak bagi masuk. Bendera negara lain dia tak dimasuk. Apa lagi bendera Hamas tak dibenarkan. Berhimpun di dataran nak bawa bendera Hamas tak dibenarkan. Kenapa? Sebab Hamas ni Amerika kata teroris. Amerika kata teroris. Israel kata teroris, pengganas. Kita pun sama cakap pengganas juga. Kita tak belajar sejarah, tak tahu perkara yang berlaku. Bayangkan kalau rumah kita kena rampas, anak kita kena bunuh, tanah kita kena rampas semua sekali, kita boleh sabar? Tak ada orang boleh sabar. Ini yang berlaku di sana. Kita bukan kata dia nak masuk ke Tel Aviv ke apa sebagainya, tak. Nak ambil kawasan yang 1967. Ini terang-terang resolusi 242. United Nations bersama dengan seluruh negara dalam United Nations mengundi, tidak ada seorang, tiada satu pun negara yang berkecuali. Semua mengundi, setuju tanah-tanah ni bagi pada Palestin. Walaupun tanah yang lain tu Palestin punya juga, tapi hak ni bagi kat Palestin. Yang sikit tu Gaza ni lebih kurang Shah Alam aja, mungkin kecil lagi kot dari Shah Alam Gaza ni. Tanah yang kecil tu pun dia nak rampas dah. Tanah di West Bank, tebing barat pun nak dirampas, tinggal sikit je. Kemudian yang terakhir, masjid nak dirampas. Melampau lah. Jadi orang yang nak jaga akidahnya tentu tak boleh setuju apa yang berlaku. Kalau katakan apa namanya, dia rampas rumah lagi, boleh tahan lagi, sabar lagi orang Palestin. Kemudian orang Palestin dalam penjara, hak-hak dalam penjara pun dia rampas. Keluarga nak tengok tak boleh. Sampai belas tahun duduk dalam penjara, nak jumpa keluarga, nak jumpa tak boleh. Sudahlah, masuk penjara tanpa bicara. Macam kita ISA, OSA itu pun ada tempoh 2 tahun, kena review semula. Kalau katakan orang tu jahat sangat, ada ISA, ada OSA. Dulu ada ISA, sekarang tak ada dah. Ini ISA ke OSA semua tak ada. Tangkap macam itu. Dahlah tangkap tanpa bicara, salah ke tak salah ke. Kemudian lepas tu nak menziarah maknya, anaknya nak tengok, dalam penjara tu pun tak dibenarkan. Jadi melampau sangat. Dia tak cerita lagi macam mana dia buat pada sistem pendidikannya, perawatan, perubatannya di kampung sana. Banyak, terlalu jahat. Jadi sebab itulah kita nak kena faham perkara ini. Dan sekarang kita sudah masuk kepada fasa di mana
iaitu fasa yang terakhir. Saya nak sebut, saya nak bacakan daripada huraian para pengkaji, analisa sedikit. Dia ada 7 fasa. Saya ringkaskan sebab masa kita tak banyak, kita ada kurang lagi sejam. Yang pertama sekali, fasa dakwah Rasulullah SAW yang komprehensif. Dakwah komprehensif. Jangan kita ingat dakwah ni ajak orang pergi semayang aja, ajak orang bayar zakat aja. Kalau Majlis Agama Islam fokus pada bayar zakat, ajak orang pergi semayang, ajak orang pergi haji, tabung haji, ajak orang pergi haji. Yang lain tak payah, tak apa. Daripada mana dia dah haji dapat, tak apa. Mencuri pun tak apa, yang penting pergi haji. Itu tabung haji. Yang penting simpan duit dalam tabung haji. Kalau Majlis Agama Islam, pusat zakat, yang penting bayar zakat. Dia bekerja ke, dia tak bekerja ke, tak kisah. Sepatutnya zakat tu untuk bagi supaya umat Islam yang miskin ni dia dapat berdikari, independen. Juta dapat zakat. Tetapi kan kita tak kisah. Yang penting bayar zakat. Patutnya kita kena tolong umat Islam yang miskin-miskin tu, gelandangan tu. Jangan bagi duit aja, bagi makan aja. Buat sistem, bagi dia bekerja. Buat sistem, bagi dia pendidikan, pelajaran. Macam zaman khalifah dulu. Sistem zakat ditolong. Kalau yang miskin tak ada makan sangat, bagi makan. Jadi miskin ada 2. Satu miskin tegar, satu lagi miskin biasa. Miskin tegar ni memang dah tak boleh buat apa dah. Contohnya dia sakit, dia tak boleh bekerja dah, mungkin dah terbaring, mungkin dia tak ada kemampuan, cacat. Miskin tegar ni tak apa, kita bagi duit untuk sehari hidup dia tiap-tiap bulan. Itu tak boleh buat apa dah. Tapi miskin yang lain ni, miskin yang boleh berusaha, tapi dia miskin, bagi duit, bagi dia punya pendidikan supaya dia boleh bantu ekonomi, supaya umat Islam ni ekonomi kan naik. Bukan sekadar bagi makan sekali-sekali je. Jadi kita tengok hari ni sistem. Jadi dakwah Nabi SAW bukan hanya sekadar mengajak perkara tertentu, komprehensif. Barulah terbinanya negara Islam di Madinah, barulah terbina satu sistem Islam. Ada perlembagaannya. Kita ingat perlembagaan kita dah canggih dah, tapi perlembagaan kita berakhir dengan apa-apa berlaku kena tengok sistem perlembagaan undang-undang yang ada di British, kena rujuk balik ke British. Itu perlembagaan kita yang kita kata canggih. Tak maaf no, saya tentu sikit hari ni lah, sebab hari ni cerita pasal perang ni. Pasal perang. Jadi maknanya yang pertama pasal dakwah Nabi komprehensif sampai terbina sebuah negara Islam di Madinah, kemudian akhir berkembang sampai ke kita. Kemudian pasal kedua, berdirinya negara Islam yang pertama di Madinah. Pasal negara Islam di Madinah dengan fasa sebelumnya di Mekah tak sama. Ini fasa kedua. Fasa ketiga, mula terurai kekuatan. Kekuatan negara Islam terurai satu. Selepas daripada kewafatan Rasulullah SAW, diganti dengan Khulafa' Ar-Rasyidin. Lepas habis Khulafa' Ar-Rasyidin, raja-raja. Mulkan Allah, raja-raja yang menggigit. Daripada bermula dengan Bani Umayyah sampai Bani Utsmaniyah last sekali. Jadi daripada Umayyah, Abbasiyah sampailah ke Utsmaniyah tadi, banyak perkara-perkara yang mula terurai kekuatannya. Ini fasa ketiga, terurainya kekuatan negara-negara Islam. Kemudian fasa keempat, perselisihan, pergaduhan politik. Politik ini bukan parti politik. Politik ini siasah. Macam mana nak mengurus negara, macam mana nak memimpin negara berlaku. Ini fasa pemimpin bergaduh sama sendiri, sehingga akhir menyebabkan daulah tu akhirnya jatuh. Kemudian fasa pergaduhan pula dari sosial, masyarakat pula bergaduh. Jadi bukan pemimpin yang bergaduh, khalifah-khalifah, orang yang jadi khalifah pakat-pakat bergaduh, tetapi masyarakat juga bergaduh. Dan fasa keenam ialah kemenangan Barat. Barat menang, kita jatuh, habis semua diambil. Bermulalah Mulkan Jabariyah. Mulkan Jabariyah ni fasa di mana mereka menguasai. Dan fasa ketujuh, kesedaran naik, timbul, dan akhirnya syahwah atau intifadah, kebangkitan. Ini fasa kita sekarang.
Jadi sebelum kita pergi kepada fasa-fasa yang ada ni, saya nak sentuh satu je daripada fasa-fasa yang ada, itu fasa di mana kekuatan umat Islam terurai. Saya nak sentuh secara point form, secara point. Kalau nak uraian panjang-panjang tak sempat. Kenapa fasa ni penting? Kerana sekarang ini, kenapa kita jatuh? Perkara inilah yang kita kena betulkan. InsyaAllah kita dalam fasa kebangkitan. Selepas kita tengok kelemahan kita, InsyaAllah kalau rezeki, kita tengok pula kebangkitan. Tak lama dah tuan-tuan perempuan dalam hati Allah. Tak lama dah. Tapi sebelum bangkit, kita akan berhadapan dengan kesusahan. Jadi kita ingat, yang kena bom anak-anak Palestin aja. Tahukah kita sekarang ni, anak-anak Palestin, dia akan tulis dekat kaki dia, dekat tangan dia, nama dia. Terutamanya sebelum tidur malam-malam, tulis nama Nur Azman, ataupun tulis kat kaki Nur Azman, tulis dengan marker pen yang permanent. Saya akan tulis budak-budak ni. Kenapa? Sebab kalau bom jatuh, mati, ada nama kat tangan dia, ada nama kat kaki dia. Tahu ini jenazah sekian-sekian. Ni tiap-tiap malam sekarang. Sebelum malam, masing-masing tulis. Lepas tu padam. Lepas tu masa siang, sama-sama ramai-ramai, padam. Masa malam tulis balik. Ada yang siang pun ditulis. Ini kritikalnya pada hari ini. Tak ada tempat yang boleh berteduh, berlindung. Tak ada. Kemana saya pergi, tempat tu akan dibom. Sampai sekarang. Mereka nak menghalau rakyat Gaza pergi ke Sinai, pergi ke kawasan sempadan di tempat Mesir. Dia nak halau keluar daripada Gaza. Jadi sampai sekarang, Alhamdulillah, ground force dia, tentera darat dia, tak berani masuk ke Gaza sampai sekarang. Sebab peperangan baru bermula. Kita ingat akan habis dalam sebulan. Sebelum ni orang kata sebulan habis peperangan. Sebelum ni sebab mempertahankan Gaza, dia habis sebulan. Kali ini mempertahankan Masjid Al-Aqsa, dan insya-Allah dia habis dengan menang. Kalau Allah izin, kita akan menang. Macam mana? Wallahu a'lam. Jadi mungkin berbulan-bulan, kurang-kurangnya setahun. Jadi kalau Allah izin peperangan ini berlanjutan bulan dan tahun, maka kita pun terlibat, Malaysia pun terlibat. Sekarang ni pasukan tentera Malaysia dah hantar di Lubnan, Malbat di Lubnan. Lubnan tak ada apa-apa, tengok aje, tak ada apa-apa. Tentera Indonesia pun dah dihantar juga. Saya tak pasti ke mana, tapi disebut dia nak masuk Palestin. Tentera Indonesia dihantar dah. Tentera Turki dah duduk di laut. Kata Erdogan, dia nak tengok konon-kononnya jangan Iran serang Israel. Tapi sebenarnya dia dah sebut dah. Dia dah sebut, dia kata tidak adil Amerika membantu Israel dengan senjata, dengan peluru untuk nak mengalahkan Gaza. Maka tentu ramai lagi akan mati. Jadi hubungan di antara Turki dan Amerika juga sedang tegang sekarang, tegang. Jadi sekiranya berlaku ini berterusan, tidak mustahil tiba-tiba sebutir bom daripada kapal Turki singgah kat Tel Aviv. Tak mustahil. Jadi begitu juga dengan yang lain. Walaupun kita tahu tak boleh harap, negara-negara tak boleh harap, tapi benda itu dah mengimbang. Yang mereka bimbang, apa yang mereka bimbang? Berkumpulnya rakyat, massa, orang beriman, orang Islam yang emosinya tak boleh tahan, pergi ke Palestin. Itu fasa yang seterusnya. Jadi fasa perang di peringkat Gaza tak habis lagi. Saya bagi satu contoh, kan, tentera darat tak bertempur lagi. Israel kata ada hujan, ada banjir, ada taufan, dia tak masuk. Tapi hakikatnya mereka tak berani masuk. Mereka bom jauh aja. Kalau masuk, dia akan bertembung sama dia. Tak berani. Malahan sebahagian daripada mereka dah lari dah. Ketua-ketua dah lari dah. Jadi kita dah tengoklah. Dan apa kata Brigade Al-Qassam? Dia kata, wahai tentera Israel, masuklah, kami tunggu kat dalam. Masuklah. Dan di mana kamu masuk,
di situlah kubur kamu. Itu dia punya nasyid dia. Dia punya nasyid apa? Masuklah. Di jalan mana nak masuk? Masuk. Tapi di mana kamu masuk, di situ kubur kamu. Maka sampai sekarang tidak seekor pun orang Yahudi berani masuk. Sampai sekarang. Jadi nak sebut kata ni fasa perang yang sebenar belum bermula. Ini fasa tembak jauh tembak jauh. Penakut Fasa seterusnya lepas bertemu, fasa sniper pula. Komando sniper. Yang paling mereka takut sniper. Tentera Palestin, dia boleh tembak, sniper dia 4 km. 4 km dipanggil askar hantu, ghost soldier. Askar hantu yang dia boleh tembak sampai 4 km. Dia dah tunjuklah dia punya kekuatan dia. Bila tunjuk kekuatan tembak 4 km tu, orang Israel, komando semua pakat takut mereka. Jadi di sini kita lihat lepas itu ada pula pasal-pasal yang lain. Jadi banyak lagi lah pasal kalau nak perang kan. Baik. Jadi kita sebut kat sini bagaimana kan kita nak melihat kelemahan kita supaya kita boleh bersama dengan tajdid dan kemenangan. Dan fasa ketiga ialah terurainya kekuatan negara Islam. Negara Islam mula terurai kekuatannya. Ini yang saya nak sentuh sikitlah insya-Allah. Kekuatan yang ada pada umat, kekuasaannya luas, namun banyak faktor-faktor kemunduran yang menyusup ke dalam tubuh umat. Umat yang sepatutnya hidup dengan Quran, dan faktor ini terus bertambah sehinggalah akhirnya memperandakan kewujudan umat Islam, menghancurkan pusat pemerintahan Islam. Akhirnya pusat pemerintahan Islam jatuh ke tangan Tartar pada abad yang ke-6 dan berulang lagi sekali pada abad yang ke-14. Dua kali kehancuran ini menyebabkan umat Islam menjadi berpecah belah dan negara-negara yang kecil. Jadi yang paling besar sekali ialah apabila terakhir sekali Turki jatuh. Jadi sebenarnya kejatuhan dan kehancuran negara Islam bukan kerana orang kita kata musuh kuat, bukan kata orang Tartar kuat, bukan kerana orang Yahudi kuat, bukan. Orang Israel ni kalau tidak dibantu oleh Amerika dan juga oleh sekutu-sekutu mereka sampai sekarang ni, patutnya dah habis dah dia. Kalau ikut kekuatan tentera Israel, dia kata 5 hari dia boleh tawan Gaza. Dia kata, sebenarnya dia kata 3 hari. 3 hari kami dah boleh hancurkan Gaza. Tapi sekarang dah masuk 16 ke 17 hari, tak lepas-lepas lagi tentera darat. Tak lepas lagi. Malahan kejahatan demi kejahatan Israel Zionis terdedah. Kita tengok dalam perjumpaan-perjumpaan pemimpin-pemimpin antarabangsa di Kanada, di British sendiri, di mana-mana kan, ahli-ahli parlimen mula mendedahkan kejahatan-kejahatan Israel. Dia kata kalau kamu kata Hamas ganas sebab bunuh orang, tak apalah, kita terima. Tapi apa yang dibuat oleh Israel lebih ganas lagi. 75 tahun mereka merampas, merompak, mencabul, membunuh umat Islam, umat Palestin. Walaupun satu resolusi demi satu resolusi, satu perjanjian demi satu perjanjian tiap-tiap kali dibuat, tetapi Israel tak pernah ikut resolusi dan perjanjian yang telah dia sign, yang telah dia persetujui. Jadi siapa pengganas sebenar? Ini semua adalah bahasa-bahasa yang keluar dalam setiap kali pertemuan-pertemuan pimpinan-pimpinan negara-negara bukan Islam di seluruh dunia ni. Di seluruh dunia. Negara Malaysia saya tak pasti, saya tak tengok lagi parlimen cakap bincang tak bincang ini. Jadi ini antara perkara-perkara yang berlaku. Jadi sebab itulah insya-Allah pada pagi ini saya nak cuba kongsikan sekurang-kurangnya ada 8 perkara yang kita kena tengok dan supaya kita perbaiki. Siapa yang memperbaikinya, dia akan bersama dengan tajdid dan kebangkitan. Dia akan bersama dengan kemenangan. Yang pertama sekali ialah perselisihan politik, fanatisme, berebut kuasa dan ambisi untuk mendapatkan kedudukan. Nombor 1.
Nombor satu, berselisih dari sudut nak dapat jawatan. Politik, fanatik dengan parti, berebut kuasa, cita-cita untuk mencari kedudukan. Ini kita sentuh parti politik. Nombor satu, kalau zaman kita ni parti politik yang dipikir supaya parti politik dia menang, bukan yang dipikir kesejahteraan umat, kesejahteraan negara, kesejahteraan bangsa. Kalau kita sebut bangsa, yang dipikir siapa jadi pemimpin, siapa jadi ketua, siapa yang boleh pegang kabinet, siapa yang boleh pegang menteri. Allah berfirman dalam surah Al-Anfal, surah Al-Anfal ayat 46, saya bacakan maknanya sahaja. Dan janganlah kamu berbantah-bantah yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatan kamu. Peristiwa Karbala di mana cucunya Rasulullah SAW, Husain, dipenggal kepalanya. Macam mana boleh dipenggal kepalanya? Sebab mereka, orang Syiah pada masa itu telah menyatakan bahawa mereka akan menyokong keluarga Rasulullah SAW. Dia panggil sahabat Nabi, dia panggil Husain datang, Hasan datang, dia panggil ke sana. Kami akan berbai'ah, kami akan berjanji setia menyokong bersama. Sedang Husain tak percaya dengan orang Syiah. Dia tak datang, dia hantar dia punya ni dulu, dia punya tentera dulu, hantar dia orang berlaku dan sebagainya. Akhirnya dipendekkan cerita, tertipu, dia tipu dan dia bunuh Husain radhiyallahu anhu. Dia bunuh, yang bunuh tu Syiah, bukannya Sunni. Yang dikatakan Ahlul Bait, dia yang memenggal kepala Husain di Karbala. Ini bukan Ahlul Sunnah sebut, Syiah sendiri sebut, dia sendiri sebut dalam kitab-kitab dia. Kalau cerita panjang lah, saya nak sebut kat sini. Bagaimana, kenapa? Kerana kekuasaan nak berebut kuasa. Zaman sahabat pun ada, zaman tabi'in pun ada, sampailah ke zaman kita lagi teruk. Sampai sanggup kata sesat, sampai sanggup kata kafir, kan? Sesama kita. Ni tak kira siapa-siapa, kan? Maknanya, wahai orang-orang politik, sesungguhnya sekiranya kamu tidak meletakkan al-iman dan taqwa, meletakkan taqwa di depan melebihi politik, maka kamu akan termasuk dalam arus yang akan duduk di bawah kepompong dan di bawah ketiak Al-Masih Dajjal yang akan bangkit tak lama lagi. Mereka nak bangkit dah, Dajjal ni, Dajjal nak datang dah, tuan-tuan dan puan. Mereka dah sebut dah dalam perancangan mereka, by hook, by crook. Mereka telah menyebutkan mereka mahu mendirikan Haikal Sulaiman 2024 bulan Mac, ketika mana jatuhnya Amirul Mukminin yang terakhir. Itu disebut dah. Dan by hook, by crook, mereka menyebut, antaranya Ehud Barak telah menyebut bahawa Al-Masih, Malik Messiah, Al-Masih, Raja Al-Masih, ataupun kita panggil Dajjal, orang Kristian panggil Antichrist, mesti ada tahun 2024, paling lewat 2025. Ini mereka sebut. Sebab itu mereka nak ambil Masjid Al-Aqsa. Sebab salah satu syarat-syarat dalam kitab Talmud menyatakan bahawa mereka Dajjal dia, Malik Messiah, Raja Al-Masih tak akan turun sehinggalah kita kata Masjid Al-Aqsa tu kau jadi Haikal Sulaiman. Ini salah satu pandangan dia. Dari dua pandangan lah. Satu pandangan Dajjal datang, Malik Messiah, Raja dia datang, baru buat. Yang kedua, buat baru Dajjal datang. Jadi dua mazhab dekat dalam Yahudi ni. Jadi mereka nak 2024, 2025 paling lewat. Kalau tidak, Israel hancur. Dia sebut ni, dia dah sebut. Sebab tu mereka plan. Sekarang ni mereka plan. Dan jangan terkejut nanti tiba-tiba Masjid Al-Aqsa ada letupan yang meruntuhkan sebahagian daripada Masjid Al-Aqsa dalam masa terdekat, mungkin 6 bulan ke tahun depan ke, akan ada benda-benda sebab dia nak kacau. Jadi perang tak perang itu perancangan dia, memang dia nak ambil dah. Jadi perang ni, apa hikmah paling besar dalam peperangan ini? Hikmah paling besar, orang beriman, orang Islam seluruh dunia yang dulu dah terlupa dah Masjid Al-Aqsa, terlupa dah. Yang dia tahu masalah Gaza, yang dia tahu masalah orang Palestin ke Bulu,
Orang Palestin masalah tertindas, hak dia tahu. Masjid Al-Aqsa tak terfikir. Jadi bila berlaku peperangan ini, sebab itu peperangan ini dinamakan Taufan Al-Aqsa, kan? Maka barulah satu dunia tengok Aqsa semula. Tengok Aqsa semula. Dan orang beriman, orang Islam akan bersatu untuk membebaskan Al-Aqsa. Ini perkara antara hikmah paling besar peperangan ini, yang memang kena buat. Sebab itu mereka syura, mereka buat mesyuarat. Di Gaza, rakyat mereka pun tahu, rakyat mereka pun terima bahawa kita kena pertahankan Al-Aqsa. Daripada anak-anak sampai ke orang tua, mereka tahu. Mereka sanggup, tak apalah, kalau kami biarkan keadaan macam ini, kami akan mati juga. Kenapa? Sebab Israel akan cari alasan nak bom Gaza. Dia cari alasan nak bom Gaza. Memang dia akan buat. Kenapa? Sebab dia nak pindahkan rakyat Gaza pergi ke Sinai, pergi ke sempadan Mesir, masuk ke Mesir. Dia nak pindah semua 2.3 juta, dia nak pindahkan ke sana semua, supaya dia ambil Gaza, dia ambil tepi barat, dia ambil semua. Ini memang perancangan Yahudi sebelum dia naikkan apa namanya Haikal Sulaiman. Jadi apabila dia nak buat macam itu, sebelum dia buat, kita kena buat dulu. Kenapa? Kalau dia buat, nanti orang nampak kita mempertahankan Gaza. Sekarang ni bukan kita nak, isu ni bukan Gaza, isu ni bukan manusia, kemanusiaan, bukan. Isunya Al-Aqsa, isu akidah. Jadi bila berlaku tahuan Al-Aqsa, peperangan ini, maka ketika itulah baru orang nampak, rupanya dia orang nak ambil Al-Aqsa kita. Baru satu dunia nampak. Jadi dia bukan isu kemanusiaan saja. Sebab tu highlight, perkara yang mereka highlightkan dalam berita itu, isu Gaza kena bom. Kenapa? Memang mereka nak supaya isu kemanusiaan nombor satu. Isu rakyat dia susah nombor satu. Tapi bukan itu sebenarnya target dia. Target dia nak ambil Masjid Al-Aqsa. Dia akan jadikan kemanusiaan. Jadi bila kita kata, tak apalah, tolonglah. Besok Israel kata, okeylah, kami tak apa, dah tak apa, kami bagi bantuan masuk ke sana. Kami jadi, semua orang kata, bagus. Akhirnya, oleh kerana kawasan ini dah teruk, dah hancur, maka pindahlah ke Sinai. Maka dia tak jadi isu Al-Aqsa. Padahal dia nak ambil Al-Aqsa. Macam kita sebut tadi, macam mana cara dia ambil? Dia buat perayaan Sukkot, perayaan Hari Raya Sukkot, 21 hari dia buat dekat Masjid Al-Aqsa sebelum 7 hari bulan tu. Dan dari perayaan itu dia dah, sebelum tu pun dia dah bagi-bagi dah. Masa ni untuk orang Islam, masa ni untuk orang Kristian, masa ni untuk orang Yahudi, sembahyang guna masjid. So masjid dia jadi pusat ibadah antarabangsa, bukan lagi Masjid Al-Aqsa sebagai orang Islam punya. Kita nampak dah dia punya perancangan tu. Orang sana lagi nampak. Sebab bila nak sembahyang tak boleh, nak masuk tempat je sembahyang kat luar. 50,000 sembahyang Jumaat, sembahyang kat luar, tak boleh sembahyang kat dalam. Sebab imam baca khutbah kat luar. Kenapa? Bukan masa umat Islam, ini masa perayaan Sukkot. Jadi apabila masjid dah jadi macam tu, maka sebenarnya mereka nak ambil masjid. Jadi mereka nak serang Gaza, memang dia akan serang Gaza. Kenapa dia akan serang Gaza? Sebab dia akan naikkan isu kemanusiaan. Nampaklah Israel jahat, tapi Israel, kami pertahankan negara kami daripada orang nak bunuh kami. Jadi dia bantai Gaza. Dia memang nak bantai Gaza. Perang tak perang, memang dia bantai Gaza. Sebab tu isu dia kata Hamas pengganas. Baik, saya nak tanya, di Tebing Barat ada Hamas tak? Ada Hamas tak di Tebing Barat? Tak ada. Tapi kenapa di Tebing Barat ribu mati, ditangkap dalam penjara, ribu dalam penjara, kanak-kanak besar 5 tahun pun dalam penjara. Bayangkan, 5 tahun dia masuk penjara. Ibu yang tengah mengandung masuk penjara, tak ada bicara apa. Dia kata Hamas pengganas. Hamas bukan di Tebing Barat, Hamas di Gaza. Jadi di Tebing Barat yang tak ada Hamas tu pun teruk, ramai mati. Jadi sebenarnya siapa yang mengganas ni? Kita duk ikut media masa, ikut sampai kata ganas-ganas, tak patut. Ada ustaz pula lah mula keluarkan fatwa Hamas Syiah. Dia kata Hamas ni pengganas. Kenapa ikut pengganas? Dia suruh rakyat dia meletup-letup, mati-mati, tapi dia duduk dekat hotel 5 star di Qatar. Dia sebut Ismail Hania, dia sebut Khalid Mish'al, duduk kat hotel-hotel 5 star. Yang pertama sekali, masalah 5 star ni security.
Dia tak boleh duduk seorang-seorang sebab security. Yang kedua, dia jadi tetamu kerajaan. Dia merupakan diplomat yang mewakili Palestin. Dia pergi ke Qatar jaga dia. Dia pergi ke Istanbul atau ke Turki jaga dia. Memang kerajaan bagi. Jadi nak cakap dia kat 5 star, tak, memang dia bukan nak duduk 5 star. Dulu masa mula-mula awal-awal dulu hotel biasa, sampai dia kena bunuh. Datang serang nak bunuh kali Mishal, dia diracun. Macam-macam cara dia buat. Jadi ustaz-ustaz kita sebut, pemimpin duduk kat hotel 5 star, rakyat kena bunuh macam ini. Inikah perjuangan? Dia tak kenal, dia tak tahu. Sebab tu saya sebut kat sini, ustaz-ustaz yang kita besar Palestin, tapi yang tak tahu sejarah Palestin, tak tahu geopolitik yang ada, jangan sebut. Jangan sebut. Kamu hanya akan membodohkan diri sendiri. Dah sebut dah keluar, tapi di Malaysia kurang lagi, di Indonesia besar banyak. Sebab itu yang pertama sekali, perselisihan yang berlaku, yang pemimpin termasuklah ulama berselisih tentang perjuangan. Malah ada yang kata jihad tak wajib di Palestin. Ada yang keluar fatwa macam tu. Dia kata jihad ni kena tapi tak wajib. Jadi siapa yang boleh pergilah. Siapa yang boleh tolonglah, tak wajib. Sebab dia tak nak berjihad. Dia tak pernah kenal arti jihad. Orang yang cakap jihad tak wajib di Palestin tu, dia tak pernah berjihad dan dia tak ada niat nak berjihad. Saya melihat, saya mendengar ada orang cakap macam itu. Saya minta maaf, saya agak emosi sikit sebab saya dah pergi dah sana, saya dah tengok dah, saya dah duduk kat sana, saya dah melihat dah macam kekejaman Yahudi ni. Saya dah masuk ke dalam Israel dah rasa dah apa dia punya penangan dia. Mana kita tahu sebenarnya mereka jahat. Mereka jahat. Asyad dan nas. Allah sebut dalam Quran. Manusia paling jahat kepada orang yang beriman. Musuh paling utama pada orang beriman. Hari ini kita protect pula dia. Kenapa? Sebab seluruh dunia cakap pasal keamanan. Mereka cakap keamanan kerana benda itu untuk berpihak pada dia. Kenapa sampai sekarang tidak ada seorang pun askar pengaman PBB masuk ke Palestin? Termasuk askar negara kita, askar Malaysia tak masuk. Kenapa? Jangan cakap pasal keamanan kalau kita hanya mengikut macam lembu cucuk hidung dan tarik macam ini. Apa dia cakap, itulah dia. Hari ini orang bukan Islam pun dah nampak perkara ni, dan mereka memperjuangkan sanggup mati nak mempertahankan hak yang ada pada orang Palestin, hak yang ada pada Masjid Aqsa. Orang yang bukan Islam, kita orang Islam macam tak ada iman, bersama dengan Yahudi dan Israel sokong dia nak angkat bendera Palestin pun takut, tak bagi. Jadi ini yang digambarkan pada hari ini. Sebab tu nombor satu, perselisihan yang besar di kalangan ahli politik kita. Mana-mana ahli politik yang bersama dengan Israel dan Zionis, saya menyuruh kepada rakyat Malaysia, saya menyuruh kepada semua, jangan bersama mereka. Walau macamnya Islam dan mereka nampak janggut dia panjang, serempak dia tebal, tapi mereka bersama dengan Israel dan Yahudi. Jangan bersama mereka. Jangan bersama. Kerana Allah telah mengiktiraf Zionis dan Israel sebagai musuh paling jahat. La tajidanna asyaddan nas adawatan lil ladzina amanu al-yahud wal ladzina asyraku. Kamu pasti jumpa di kalangan manusia itu mereka yang paling jahat permusuhannya, paling kuat permusuhannya kepada orang yang ada iman, al-yahud, Zionis, dan juga orang-orang mensyirikkan Allah. Orang Yahudi sendiri tak boleh terima Zionis, kita pula boleh baik-baik dengan Zionis. Ini nak sebut dia pemimpin-pemimpin yang mendapat training daripada sana, lebih lagi lah yang Mossad training. Kita dengar ada pemimpin yang di-training oleh Mossad. Yang kedua yang menjadi masalah faktor penghancur daulah Islam ialah pertentangan dari sudut mazhab. Ni ulama pula ni, orang ada agama pula ni. Tadi tu orang politik, umara pecah, berselisih. Yang kedua adalah ulama, pertentangan dari sudut agama dan mazhab, salah faham dalam memahami agama. Ini orang yang dah dapat hidayah Allah, dah ada ilmu, tapi suka berselisih dengan sesama sendiri. Kenapa perlu kita keluar dalam YouTube, keluar dalam TikTok dan kutuk sahabat-sahabat kita ilmuwan yang lain, orang alim yang lain, hanya kerana kita berselisih pandangan?
Kalau bersisih pandangan tak ada masalah. Memang kita ada bersisih pandangan. Tapi macam mana adab-adab dalam bersisih pandangan? Yang inilah yang banyak keluar di dalam media masa hari ini, sosial media, di mana ada ustaz ini suka berdebat. Berdebat ini jadi satu yang bagus. Kenapa? Dengan berdebat kita boleh bagi tahu kebenaran. Sedangkan berdebat bukan nak tunjukkan kebenaran, tapi nak tunjukkan dia paling terror, paling hebat dalam ilmu tu. Bergaduh, rendahkan orang lain. Kalau betul-betul jumpa sama-sama secara tertutup, bincang, perbezaan pandangan, saya punya pandangan begini, ini hujahnya. Saya punya pandangan begini, ini hujahnya. Semua ada hujah masing-masing. Jangan bergaduh. Yang penting kesatuan umat, kekuatan umat, itu yang lebih penting. Dalam keadaan kita hari ini dikepung oleh musuh. Kita tengah dikepung ni. Kita ingat Malaysia tak kena ke? Kita ingat kena kat Gaza je ke? Kita ingat perang kat Palestin je ke? Kita tengok apa berlaku kat Myanmar. Bila saudara kita kena disembelih hidup-hidup. Jangan main-main. Saya tengok satu video viral tentera dia. Kan? Sebenarnya di Myanmar tu bukan orang Islam kena, orang Kristian pun kena juga. Sama. Tapi perangai macam Zionis, jahat. Nampak macam Buddha. Dia bukan Buddha. Dia sebenarnya nak rebut tempat tu. Nak rampas tempat orang Islam. Sebab rahsianya, tempat yang mereka rampas tu ialah tempat yang mana banyaknya galian. Ada diamond kat situ, ada emas kat situ. Dia nak. Sebab tu dia buat sehingga orang tu lari keluar. Kalau dia buat dengan cara aman, orang-orang yang ada tu kena dibayar pampasan, kena dibagi ganti rugi. Dia boleh tuntut di tanah saya ni. Kamu nak ambil ke siapa di tanah saya? Dia boleh tuntut pada kerajaan. So dia buat supaya halal keluar. Ni orang Myanmar yang ni, Rohingya ni, datang sini nak balik tak boleh dah. Kita ingat kan, benda yang berlaku di Palestin. Di Palestin aja ke? Tak, tempat kita pun dah berlaku. Mustahil tak tempat kita ni kat Malaysia berlaku? Mustahil tak? Mustahil. Yang sebab itulah para ulama sekalian, yang penting bukannya kita nak tunjuk siapa paling terror. Oh, saya ni Albani Malaysia. Saya pergi ke Thailand, ada seorang kata, ni ustaz ni, doktor ni, siapa ni? Dia ni Albani Malaysia, orang yang paling sahih sekali kat Malaysia. Siapa ni? Tengok ni. Bila dia bercakap, dia je paling terror sekali. Sampai ada orang panggil dia Albani Malaysia, orang yang paling sahih sekali dalam mentafsirkan hukum. Saya tak tahu, saya pergi Thailand baru tahu. Rupanya ada gelaran. Jadi rupanya ulama-ulama, orang-orang ada ilmu, kita nak kata ulama tak tahu juga. Saya malu nak semua alim. Malu. PhD ni kita belajar satu benda. Kalau PhD bahagian gelas, kita belajar bahagian gelas saja. Itu pun tak sebuah gelas, mungkin bahagian dia punya material saja, bahan dia. Mungkin bahagian bentuk dia. Dia tak belajar tentang botol, dia tak tahu botol. Dia tahu gelas saja. Kalau di PhD bahagian hadis, tajuk dia tu dia buat, itu pun tak sepenuhnya. Maknanya orang PhD ni bukan paling pandai di dunia, bukan. Tapi bila ada PhD, saya PhD, awak belajar mana? Awak belajar mana? Sekolah mana? Madrasah mana? Awak ada ustaz ke? Awak ada ni ke? Sombong. Jadi kan, Allah gambarkan dan Rasulullah SAW gambarkan hadis, tidaklah satu kaum sesat setelah datangnya hidayah, iaitu petunjuk, kecuali jika mereka dalam senang suka berdebat. Tidaklah orang-orang yang ada ilmu, orang yang ada hidayah Allah, orang yang ada kemahiran-kemahiran tertentu, yang dah diberi petunjuk oleh Allah, tidaklah mereka itu akan sesat, melainkan bila mereka suka berdebat. Suka berdebat, itu yang menyebabkan sesat. Ini penyakit kedua yang telah meruntuhkan khilafah Islam, yang telah merosakkan kepimpinan Islam, mulkan a'ba, raja-raja dulu. Ini yang tersebab. Jadi hari ini kita kena jangan duduk dalam fitnah orang yang suka berdebat. Jadi kalau orang suka berdebat, tak dengar pun tak apa. Hari ini umat confused sebab umat jadi hakim. Yang jadi hakim bukan Amirul Mukminin. Yang jadi hakim bukan orang yang betul-betul tempatnya. Yang jadi hakim orang yang tak tahu, yang jahil.
Tengok Ustaz A lawan Ustaz B, Ustaz A kot bagus sebab dia banyak lawak. Ustaz B kot bagus sebab dia banyak benda-benda yang sahih-sahih ni. Ustaz B kot, ni Ustaz B. Lalas umat pecah, confused, tak tahu nak ikut mana. Macam-macam isu. Padahal semua itu kita boleh toleransikan. Okey, tak apalah, itu pandangan satu guru, jadi hujah dia. Siapa yang selesa dengan pandangan tersebut, dengan hujah tersebut, terpulanglah. Hujah saya yang ini, hadis saya yang ini. Jadi siapa yang selesa dengan ini, ikutlah. Jangan bergaduh, mesti dipaham. Sebab kita tak ada Amirul Mukminin yang nak cakap kamu betul, kamu tak betul, mazhab mana terbaik, tak ada. Ini penyakit. Penyakit yang ketiga ialah tenggelam dalam kemewahan. Jadi kenapa runtuhnya khilafah Islam? Kerana umat Islam binasa kerana mereka duduk dalam keadaan mewah, tak tahu nak susah, tak reti nak susah, dan tak mau susah. Tak mau susah. Padahal susah itu adalah mujahadah. Bukan kita nak jadi orang susah, tapi jiwa kita dah tenggelam dengan dunia. Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 16. Saya bacakan maknanya. Dan jika kami mahu membinasakan suatu negeri, dengar, ini ayat Allah ni. Jika kami mahu membinasakan satu negeri, maka kami akan perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya taat kepada Allah, tetapi mereka melakukan pendurhakaan dalam negeri itu. Jadi kuncinya apa? Hidup mewah. Tenggelam dengan hidup mewah. Sekarang ni dah susah sikit. Itu pun kita tak puas hati. Dulu susah tak susah pun tak puas hati. Susah sikit tak puas hati. Besok terus susah terus banyak, langsung tinggalkan Islam. Wa iyazbillahi min zalik. Ini 3 faktor. 3 faktor. Yang pertama, faktor kepimpinan yang cari hubbur riasah, cari kedudukan. Nak menang aja, politik nak menang. Sebab tu penyakit bila orang politik tidak boleh berdamai. Kita dengar dalam parlimen, tak maaflah saya sebut sini, kita sebenarnya baik, dia kata. Dalam sini saja kita bergaduh, di dalam kedai kopi kita bersama. Masa nak memimpin negara bergaduh, masa dekat kedai kopi bersama, apa guna? Baik ada orang kedai kopi. Masa dalam parlimen yang kita nak cari yang terbaik, bukan bergaduh. Bergaduh bersisi faham, kita bagi pandangan tak apa, tapi buat sesuatu yang terbaik. Ini ikut undi, ikut kumpulan dia. Kalau ada kerajaan mesti sokong kerajaan, walaupun yang dibuat itu tak betul. Saya tahu tuan-tuan dan puan, saya dah bertemu dengan pimpinan-pimpinan kerajaan. Sekarang ni belum lagi, yang sebelum ni. Sampai peringkat boleh saya kata perkara-perkara tertentu ni perlu disiasat, dibuat semula. Maka apa dia kata, sebenarnya kami dah ambil keputusan. Apa keputusan dia? Kami nak pertahankan kerajaan. Kalau tak betul pun terpaksa kita pertahankan. Kalau tidak nanti orang politik lain, parti lain menang, kita kalah. Dia kata kita kena pertahankan walaupun menggadaikan prinsip. Jadi saya kata ini gagal prinsip ni, saya sokong sebab prinsip, bukan sebab kamu nak kamu menang atas nama Islam, atas nama Melayu. Bukan sebab prinsip. Prinsip nak jaga keamanan, keselamatan, kesejahteraan, kebahagiaan rakyat, negara, bukan sebab kepentingan tertentu. Dia diam. Sekarang ni baru nak jumpa. Tak peluang lagi jumpa. PMX tak pernah jumpa lagi. Kalau dia nak jumpa lah, kalau dia jumpa, saya terpaksa cakap lah. Kita tak ada kepentingan apa-apa. Tapi nak sebut kat sini, nombor 1, umara, pemimpin pecah. Yang kedua, ulama pecah. Kerana apa? Nak berdebat, nak tunjuk kuat, saya lebih kuat, saya lebih pandai daripada dia. Apa salahnya kita bersama? Mahabbah. Kita bersatu di atas agama kita, Islam. Bersatu di atas akidah kita. Bersatu di atas ukhuwah kita, kasih sayang. Sama-sama tolong-menolong. Yang beza pandangan tak apalah, beza pandangan masing-masing. Bukan beza pandangan jadi orang tu kafir ke tak kafir, tak. Yang ketiga, kita kemewahan. Tenggelam dalam kemewahan ni kita. InsyaAllah ada lagi sebab-sebab yang lain. Kalau ada kesempatan saya akan cerita lagi. Kemudian mudah-mudahan Allah berikan keampunan. InsyaAllah tuan-tuan dan puan, kita kena jangan duduk dalam fitnah ini. Fitnah pemimpin yang berpecah. Jangan duduk dalam fitnah pemimpin yang berpecah.
Dia nak pecah, lantak dia. Itu dia punya kepentingan dia dengan Allah. Kita bina kita punya kekuatan. Ada seorang Tan Sri sebut kat saya sebut nama dia, no? Tapi dia daripada perunding Melayu ni, pertubuhan NGO, think tank ni, Tan Sri, Datuk Seri, semua besar-besar ni. Salah seorang beritahu, kalau kita mengikut sahaja arus yang ada pada pemimpin hari ini, dan mereka yang bercakap ni pun pemimpin juga, tapi dah ada kesedaran sikit lah, maka masa 50 tahun daripada sekarang, dia kata orang Melayu, orang Islam hancur tak ada negara. Maka dia kata solusinya kita kena bersama-sama bina diri kita. Kita sama-sama kena bina diri kita. Rakyat ni kena cerdik. Jangan harap dah pada pemimpin yang bergaduh kerana kepentingan masing-masing. Saya minta maaf lah, ini bukan perkataan saya. Ada seorang Datuk Seri sebut kat saya. Saya kata, betul lah Datuk Seri, Islam pun macam tu. Kita tak boleh bergantung dengan manusia. Bila kita bergantung pada manusia, harap sangat pada manusia, maka Allah akan datangkan balak, kerana kita tidak berharap pada dia. Kita tak berharap pada Allah, kita berharap pada pemimpin. Pemimpin kita berpecah. Kita berharap pada ulama kita berpecah. Tak semua. Tapi majoriti, ada kumpulan masing-masing, ada politik masing-masing berpecah. Dan kita jangan tenggelam dengan kemewahan. Ini 3 benda yang saya sebut faktor kejatuhan umat sebelum ini. Ada lagi, insya-Allah kalau ada kesempatan kita akan bincang lagi. Aku liqali hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Insya-Allah mudah-mudahan Allah berikan keampunan pada kita. Kita tangguh dengan kita baca tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aqimussalah.